Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan buat semua followers family mengaji Tenten. Waalaikumsalam Kak Aisyah, Kak Sadiah Abu. Selamat tengah hari juga saya ucapkan. Apa khabar semua? Sihat? InsyaAllah saya doakan semuanya dalam keadaan yang sihat sentiasa ya, insyaAllah. Okey, saya juga dalam khabar saya pun sihat alhamdulillah. Okey, waalaikumsalam Kak Hamidah Abdullah. Okey, boleh pakai share slot live kita, slot bacaan hadis. InsyaAllah kita nak sama-sama tambah ilmu sikit kan, InsyaAllah nak sama-sama baca hadis. Hadis apa yang kita akan baca hari ini? Kejap lagi kita akan tengoklah sama-sama. Okey. Waalaikumsalam buat semua yang memberi salam. Jangan lupa untuk share slot live kita, share kepada grup-grup WhatsApp kawan-kawan ke kan, grup FB, grup Telegram ke, kepada semua saudara mara kita, insyaAllah. Waalaikumsalam Kak Kak Zahara. Kak Cik Nun. Pun. Okey, sebentar saya nak tanya suara saya jelas ke? Visual pun adakah jelas? Waalaikumsalam Kak Haliza. Okey. Jelas ya? Selamat tengah hari. Okey. Buat sesiapa yang ada kitab Fadilat Amal, boleh buka muka surat 347. Alhamdulillah, Bunda Saudah saya sihat. Bunda sihat? InsyaAllah sihat ya. Okey. Saya sihat alhamdulillah. Okey. Waalaikumsalam Kak Zumali. Dan share. Terbaik semua. Dah share kerana Allah. Okay. Alhamdulillah terbaik semua. Okay, dah share. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Semoga Allah mudahkan segala urusan tuan-tuan dan puan-puan. Amin. Okay. Kita niat baca hadis kerana Allah Ta'ala. Okay. Dan moga kita semua yang dapat berkumpul sama-sama tengah hari ini semuanya dapat kerahmatan daripada Allah, dan semoga kita semua mendapat sesuatu baru kan, ilmu yang baru ni insya-Allah kita sama-sama kita share kepada sahabat-sahabat kita share lagi ramai orang, insya-Allah semua dapat manfaat. Waalaikumsalam Kak Sofia. Okey. InsyaAllah kita nak sentuh Fadilat Solat. Fadilat Solat, bahagian pertama hadis mengenai solat. Kita nak tengok tajuk apa. Ni tajuk hadis yang ke-6. Hadis ke-6. Oh, suara kurang jelas ya. Okey, kejap. Sekarang jelas tak? Okay. Hadis ke-6 yang bertajuk keampunan untuk setiap bahagian anggota orang yang bersolat. Waalaikumsalam Kak Rusdamia, dah buka kitab. Terbaik. Okey, boleh yang belum buka ataupun yang tak ada, tak apa, boleh tengok sama-sama dengan saya. Boleh buka muka surat 347. Okey, dah jelas ya, alhamdulillah. Okey. Yang masih belum dapatkan kitab Fadilat Amal ni jangan risau, kita masih ada stok lagi. Boleh saja kontak mana-mana staff family mengaji Tenteng. Kata nak dapatkan kitab Fadilat Amal. InsyaAllah. Okey, muka surat 347. Tajuk kita hari ini ialah, saya ulang ya,
keampunan untuk setiap bahagian anggota orang yang bersolat. Okey, macam biasa kita akan baca hadis yang dalam Arab dulu. Lepas tu kita akan tengok makna sikit dan keterangan sama-sama ya. Okey. Terbaik, okey, dah jelas ya. Okey, suara dan video jelas. Okey. Dah bersedia ke semua? Ya, betul. Bunda kata niat bacaan hadis hadiahkan kepada kedua ibu bapa kita dan seluruh keluarga kita. Okey. InsyaAllah sama-sama. Okey, dah bersedia ke? Nak baca hadis hari ini, tengah hari ini insyaAllah sama-sama. Alhamdulillah ya, dapat juga kita sama-sama berkumpul. Alhamdulillah. Okey. Dah sedia. Alhamdulillah ya. Okey, jom kita mulakan hadis. Kita baca sama-sama. Hadis ke-6. An Abi Muslim At-Taghlibi qala dakhaltu ala Abi Umamah radhiyallahu anhu wa huwa fil masjidi faqultu ya Aba Umamah Inna rajulan haddasani minka annaka sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Okay. Man tawadda'a fa asbagha al-wudu'a ghasala yadayhi wa wajhahu wa masaha ala ra'sihi wa uzunaihi summa qama ila salatin mafrudatin ghafarallahu lahu. Okay. Fi zalikal yaumi ma mashat ilaihi rijlahu wa qabadat alaihi yadahu wa sami'at ilaihi uzunahu wa nazarat ilaihi aynahu wa haddasa bihi nafsuhu min su'in. Faqala wallahi laqad sami'tuhu min nabiyyi sallallahu alaihi wasallam miraran. Rawah Ahmad wal Ghalib ala sanadihi hasan wa taqaddam lahu syawahid fi wudu'i. Panjang sangat. Okey, tak apa. Alhamdulillah kita tengok hadis yang dalam Arab ni kan. Panjang-panjang ni kita tak adalah faham semua kan. Tak apa. Kita akan tengok maksud dia sama-sama ya. Okey, muka surat ni 347. Ahlan wa sahlan buat yang baru hadir. Terbaik. Okey. Jangan lupa untuk share slot live kita, slot bacaan hadis, kita share kepada kenalan-kenalan, rakan-rakan kita kan. InsyaAllah semoga menjadi asbab kita dapat masuk syurga Allah nanti insyaAllah ya. Amin. Okey. Kita tengok maksud dia sedikit. Maksud hadis yang kita sama-sama dah baca tadi kan, dia dalam Arab tadi. Kita tengok sikit maksudnya. Okay, Hadrat Abu Muslim Taghlibi berkata, saya menemui Sayyidina Abu Umamah, radhiyallahu anhu, semasa beliau berada di dalam masjid. Waalaikumsalam Kak Noraini. Nak Kak Noraini. Okey, jom sama-sama. Sama tengok maksud dia. Saya bertanya kepadanya, wahai Abu Umamah, sesungguhnya seorang lelaki telah memberitahu kepada saya bahawa Tuan telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang mengambil wuduk
dengan sempurna membasuh kedua-dua tangannya dan mukanya serta menyapu kepala dan kedua-dua telinganya. Waalaikumsalam Kak Marsita Omar. Selamat datang saya ucapkan. Okey. Kita sekarang tengah baca maksud hadis ke-6 tentang solat ya. Okey, nak tengok keampunan dalam setiap bahagian anggota orang yang bersolat. Okey, kita tengok maksud dia. Kemudian sambung ya. Kemudian dia mendirikan solat fardu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan segala dosanya yang telah dilakukan oleh kedua-dua kakinya yang bergerak ke arah melakukan maksiat, kedua-dua tangannya yang digunakan untuk berbuat maksiat, kedua-dua telinganya yang mendengar berita-berita maksiat, bawah ni jap, kedua-dua matanya yang melihat maksiat dan maksiat yang dilakukan oleh hatinya pada hari itu. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu menjawab, demi Allah, saya telah mendengar sabdaan ini berkali-kali daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad. Waalaikumsalam Kak Safiah Lia. Selamat tengah hari. Okey. Sekarang kita nak tengok keterangan daripada hadis ini. Okey, boleh ya? Muka surat sebelah 348. Kita tengok sikit keterangan. InsyaAllah. Okey, keterangan. Okey. Perkara yang sama juga telah diriwayatkan oleh ramai sahabat yang lain. Sayyidina Uthman, Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Anas, Sayyidina Abdullah Sunnabihi, Sayyidina Amr bin Abasa dan lain-lain sahabat meriwayatkan dengan lafaz yang berbeza. Okey. Mereka ni yang dikurniakan dengan kasyaf. Apa tu kasyaf? Okey, siapa tahu apa itu kasyaf? Waalaikumsalam. Dah share, terbaik kat orang ini. Okey. Mereka ni yang dikurniakan kasyaf ni. Kasyaf ni satu kebolehan. Apa? Kebolehan melihat atau mengetahui perkara gaib. Tak semua orang ada kelebihan ni. Orang-orang yang tertentu sahaja. Betul? Okey. Itu maksud kasyaf lah. Okey. Waalaikumsalam Kak Naimah, Kak Rasimah Osman. Okey. Boleh pakat-pakat share lagi slot live kita. Kasyaf tadi apa? Suatu kebolehan melihat atau mengetahui perkara gaib, iaitu perkara yang tak nampak dengan mata kasar. Okey, mereka yang dikurniakan kasyaf ni dapat melihat dosa yang sedang gugur. Okey. Kita nak tengok sikit satu kisah. Kisah yang paling masyhur adalah tentang Imam Abu Hanifah. Okey. Beliau dapat melihat dosa yang sedang gugur daripada titisan air wuduk. Air wuduk. Okey. Ni orang-orang yang istimewa. Sebab apa? Dia dapat melihat. Okey. Tak apa, kita tengok sikit. Waalaikumsalam Kak Rubiah, Kak Rasimah Osman. Okey. Selanjutnya ada sedikit penambahan lah dalam hadis
Diriwayatkan oleh Saidina Uthman bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seseorang itu tidak seharusnya tertipu dengan keadaan yang sedemikian. Itu. Maksudnya, seseorang tu janganlah bangga bahawa dosanya terampun sebab dia solat. Dia rasa bila dia solat tu dosa dia terampun. Lepas itu memberanikan melakukan dosa lain pula. Macam tu. Tak naklah macam tu kan. Sebab Allah saja yang tahu adakah solat kita itu diterima, diampunkan kan. Waalaikumsalam Kak Hayati Arifin. Okey. Kita teruskan. Sekiranya Allah SWT menerima solat dan amal ibadat kita, maka itu adalah semata-mata kerana kemurahan, ihsan dan kerahimannya. Sifat penyayang Allah lah. Sebab tu Allah terima solat amal ibadat kita kan. Tapi kita janganlah pula kita macam yakin je Allah terima solat kita kan. Tapi kita sebagai hamba dia kenalah selalu memperbanyakkan amal ibadah dan kita lakukan solat itu dengan penuh ikhlas, insya-Allah. Okey. Saya baca sikit lagi. Keterangan tidak dapat dinafikan bahawa solat memang berkesan dalam menghapuskan dosa. Namun hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui adakah solat kita layak untuk perkara tersebut. Hanya Allah sahaja yang maha mengetahui macam mana solat kita, ikhlas ke ataupun kita buat sekadar cukup syarat ke. Na'udzubillah min zalik kan. Okey. Sikit lagi. Satu perkara lagi ialah sekiranya seseorang itu melakukan dosa dengan anggapan bahawa Allah bersifat maha pemurah dan maha pengampun, maka sebenarnya itu adalah sikap seseorang yang langsung tidak mempunyai perasaan malu. Okey. Janganlah kita buat dosa, lepas tu kita fikir Allah bersifat pemurah, Allah pengampun. Selagi itulah kita tak ada rasa malu nak buat dosa kan. Minta kita semua dijauhkanlah daripada sifat tersebutlah kan. Kita jangan pernah ada rasa macam tu ya. Okey, tak. Keadaan ini nak umpamalah seperti seorang ayah yang memberi jaminan bahawa dia akan memaafkan kesalahan-kesalahan anaknya. Namun anak-anaknya pula ambil kesempatan dengan sengaja melanggar perintah-perintah ayah mereka dengan anggapan bahawa ayah akan memaafkan kesalahan mereka. Ini nak umpamakan situasinya macam ni lah. Situasi dalam konteks kita kan, yang kita nak lebih faham. Ayah mesti akan cakap, ayah maafkan dah segala kesalahan anak-anak ayah, macam tu kan. Tapi kita pula ambil kesempatan, kita lagi buat tak ikut cakap ayah, kita langgar perintahnya. Sebab kita dah anggap maafkan saya, ayah tadi, saya ambil situasi ayah tadi tu kan. Ayah akan maafkan kesalahan. Okey, setiap hari. Okey, Puan Zahara tanya tiap-tiap hari kitab slot hadis kita ya. Slot hadis kita bersiaran 12.30 hari. 12.30 hari setiap hari. Okey, insya-Allah. Okey, alhamdulillah kita dah selesai baca hadis. Moga-moga kita dapat melipat gandakan solat kita. Hanya kita dan Allah saja yang tahu kan.
Kalau macam mana solat kita tu kan, kalau ada yang kurang kita tambah, mana yang kita terlepas pandang kita cari ilmu untuk perbaiki solat kita, insya-Allah. Kita tambah amal ibadah sunat, amalan sunat. Moga kita semua menjadi orang-orang, tergolong dalam orang-orang yang bertakwa, insya-Allah. Okey, betul. Alhamdulillah, tahniah, barakallah. Kita dah selesai membaca hadis. Tahniah saya ucapkan buat semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Okey, sebelum tu saya nak ingatkan buat sesiapa yang first time join, ikuti kita, jangan lupa untuk join Telegram. Kita ada Telegram Family Mengaji 1010. Okey. Lepas tu okey, sesiapa yang nak siapa yang nak sertai ibadah korban. Okey, maafkan saya, siapa yang nak sertai ibadah korban ataupun nak akikah di Mekah, boleh tekan link di pin komen. Saya ada pinkan di komen. Masih lagi terbuka. Buat siapa yang nak daftar kelas online, kita ada kelas asas, kelas tajwid dan kelas talaki, boleh tekan link di bawah ya. Okey. Kelas hafazan pun kita ada buka lagi, ada kekosongan lagi khas bersama Ustaz Firdaus. Okey, boleh tekan di link pin komen. Nak buat tajaan untuk sesiapa yang nak ikuti kelas kan, nak buat tajaan untuk sahabat-sahabat kita, boleh juga, masih terbuka. Boleh tekan di link pin komen ya. Okey, jelas. Ada apa-apa soalan nanti boleh saja ajukan. Nanti insya-Allah kami akan jawab. Okey. InsyaAllah segala yang baik itu datang daripada Allah. Segala kelemahan itu datang daripada diri saya sendiri. Mohon maaf segala salah silap. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Okey, terima kasih juga buat semua. Terbaik. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.